Hai, Assalamualaikum semua, selamat datang ke video Wiser. Dan seperti tajuk yang korang lihat dekat video ini, kita ada Infinix GT10 Pro. Untuk pengetahuan korang, aku terima banyak persoalan, pertanyaan daripada korang semua, terutamanya dekat platform TikTok Wiser, bila Infinix GT10 Pro nak masuk. Dan sekarang ini aku tunjukkan dekat korang, ini dia Infinix GT10 Pro. Pada datang korang tengok video ini, Infinix GT10 Pro belum lagi tersedia untuk korang beli. Aku minta maaf. Dan dekat dalam video ni aku nak sharekan dekat korang pengalaman aku menggunakan Infinix GT10 Pro ni selama lebih daripada 2 minggu. Terima kasih kepada Infinix kerana memberikan Wiser akses awal kepada Infinix GT10 Pro ni. Dan untuk pengetahuan korang, seperti phone-phone yang lain, GT10 Pro ni juga tidak lari daripada mempunyai kelebihan dan juga kekurangan dia. Yes, aku tak nafikan ada kekurangan dia. So, jom kita lihat. Yang pertama sekali, Infinix GT10 Pro ni dia lebih berkuasa daripada siri Note 30. Untuk pengetahuan korang, phone ni mempunyai chip Dimensity 8050 5G compare kepada Infinix Note 30 series yang tidak menyokong 5G menggunakan teknologi 6 nanometer. Dan surprisingly, phone ni dia lebih berkuasa daripada siri Realme 11 Pro. Sebab apa? Sebab model 11 Pro dan juga Pro Plus menggunakan chip Dimensity 7050. But phone ni 8050. Tidak lupa juga dia menggunakan memori RAM LPDDR4X dan juga storan yang kedua terlaju lah, iaitu UFS 3.1. Ini pada awalnya disebabkan aku impress dengan spesifikasi yang Infinix tawarkan dekat phone ni. Aku try Geekbench 6 dan surprisingly dia punya single core 1300 dan juga sekitar 3500 mata untuk multi-core. So dekat situ korang boleh expect yang phone ni memang ada kuasa perprosesan yang quite kompetitif lah. And then lepas tu aku try lah phone ni macam mana dia punya performance ketika main Genshin Impact pada tetapan medium dan pada setting 60 FPS. Surprisingly aku boleh main tanpa sebarang isu secara overall. Aku tak nafikan bila korang scroll laju-laju dekat dia punya screen ketika main Genshin Impact tu, dia ada stuttering sedikit saja, tapi tidak selalu. But overall aku puas hati dengan dia punya performance. Dan yang mengejutkan aku lagi adalah dia punya suhu. Macam mana phone ni mengenalikan suatu game yang mempunyai grafik dibandingkan tinggi. Aku tak nafikan panas tu memang ada, aku tak nafikan, tetapi dia suam-suam. Dia bukanlah panas yang macam kau rasa kau perlu menggunakan air cooler external dekat phone ni. So dari situ sekiranya Genshin Impact pun dia mampu kendalikan tanpa sebarang isu secara overall. Aku rasa mobile game kat luar sana macam Mobile Legend ke COD Mobile, PUBG Mobile, there's not gonna be a problem for this phone to handle them. Sekiranya korang kat luar sana suka bermain mobile game pada jangka waktu yang lama, korang jangan risau sebab phone ni juga mempunyai feature yang ada pada siri Note 30, iaitu bypass charging. So korang boleh main sekiranya bateri korang berada di paras yang rendah, aktifkan bypass charging dan korang boleh terus main tanpa sebarang masalah. Kau tahu tak, salah satu ciri menarik pada Infinix GT10 Pro ni adalah dia punya sistem operasi, kerana dia menggunakan Pure 4 SOS. Mengikut Infinix, mereka menjanjikan bahawa Pure 4 SOS ni dia kurang bloatware. Itu adalah satu benda yang aku boleh jamin dekat korang, dan zero iklan. So dalam penggunaan aku, ketika aku aktifkan phone ni, aku tak nafikan dia punya bloatware banyak. And then lepas tu aku pergi dekat setting, aku download and then install dia punya latest update. Serius, bloatware dia terus jadi sedikit dan kurang. So dekat situ korang boleh rasakan ini salah satu advantage sekiranya korang memiliki phone ni. Dalam isu OS ni aku pujilah dekat Infinix, sebab dalam video ulasan aku terhadap siri Infinix Note 30 tu, aku ada ulas dia punya SOS tu agak banyak bloatware sikit. Tapi dekat sini Infinix memberikan improvement kepada kita semua. So dekat situ good job. Yang seterusnya aku nak ulas dia punya charging capability. Untuk pengetahuan korang, Infinix GT10 Pro ni menyokong Infinix Supercharge 45W dan aku dah cuba dah. Secara purata aku hanya memerlukan masa sekitar 35 minit ke 40 minit untuk charge phone ni pada paras yang rendah hingga ke paras atas 95%. So dekat situ aku rasa serius laju kot. Dan dengan kapasiti bateri 5000 mAh, aku rasa tiada sebarang masalah untuk korang gunakan phone ni sebagai daily driver dari pagi hinggalah ke petang ataupun malam sebelum korang perlu charge phone ni untuk digunakan semula. So kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu kekurangan. Yes, aku tak nafikan sehype mana pun phone tu, dia tidak lari daripada mempunyai isu maupun kekurangan. Tapi aku ulang semula, kekurangan atau bukan kelemahan. Dekat belakang phone ni dia ada lampu LED, backlight LED effect lah macam tu. Tapi bagi pendapat aku sendiri, lampu tu sebenarnya agak unnecessary. Sebab apa tak? Sebab bila aku gunakan phone ni, dia menyatakan backlight tu dia akan berfungsi ataupun on ketika korang main muzik ke apa ke. And then bila aku try play muzik tu semua, lampu tu dia tidak menyala. Berkemungkinan besar Infinix merasakan bahawa kehadiran backlight LED ni dapat improvekan lagi identiti ataupun elemen estetik gaming dekat phone ni. Tetapi bagi pendapat aku sendiri, dengan functionality yang aku experience selama aku menggunakan phone ni, sekiranya Infinix memilih untuk tidak letak backlight LED ni, tiada sebarang masalah pun sebenarnya. Seperti yang korang tahu, Infinix GT10 Pro ni adalah sebuah phone gaming dan dia punya kamera ni boleh aku cakap dia average. Bukan aku nak katakan kamera dia tu tak cantik, tak do the job. Boleh aku katakan kamera dia tu do the job lah. Aku boleh terima, tetapi
bukanlah the best dalam kelas dia kuat average macam tu. So kalau korang expect performance kamera yang tinggi pada phone ni, aku rasa korang letak korang punya keutamaan itu pada phone yang salah. Mesti ada korang kat luar sana yang tertanya-tanya, bro, macam mana dia punya performance speaker? Yes, untuk pengetahuan korang, phone ni dia mempunyai stereo speaker. Tetapi kalau korang bandingkan dengan Infinix Note 30 Pro, jauh beza. Sebab Infinix Note 30 Pro bukan setakat stereo speaker, tetapi dia telah pun ditune oleh JBL. Dan aku jujur aku cakap, performance stereo speaker dekat Infinix Note 30 Pro lebih kick, lebih solid, lebih padu. Dia punya bass dia tu lebih terasa compare speaker phone ni. Bukan nak cakap speaker dia tu tak perform, tetapi dia tidak seperti aku jangkakan. Sebab aku expect dia punya performance speaker dia ni setara lah, at least setara dengan Infinix Note 30 Pro. Tetapi unfortunately aku salah jangka. Selain speaker, Infinix juga dia downgradekan beberapa feature dekat phone ni, terutamanya dekat dia punya charging capability. Untuk pengetahuan korang, kita tahu dekat Infinix Note 30 Pro dia ada apa? Dia ada bypass charging. Phone ni pun ada bypass charging. Dia ada fast charging 68 watt. Tetapi dekat phone ni dia punya fast charging hanya 45 watt. Bukan aku nak katakan dia punya charging capability dia tu tak pantas. Macam aku cakap tadi, memang pantas. Tetapi dia punya kelajuan dia tu dikurangkan daripada Infinix Note 30 Pro. Aku rasa itu salah satu langkah yang kurang bijak lah bagi aku. Sebab phone ni dia lebih berkuasa, dan aku expect dia punya charging capability at least sama dengan Infinix Note 30 Pro. Dan surprisingly, phone ni dia tak ada wireless charging dan juga reverse wireless charging compare to Infinix Note 30 Pro. Kesimpulan dia, sekiranya korang mencari sebuah telefon pintar yang mempunyai kuasa pemprosesan yang begitu padu, yang mempunyai performance bateri yang boleh compensate dengan korang punya needs for mobile gaming everyday, this phone is more than enough for you guys to consider. Sebagai contoh, mesti ada korang kat luar sana yang merupakan pemain Genshin Impact yang terpaksa stop for quite a while sebab phone korang tu, aku minta maaf, phone korang tu tak mampu nak handle Genshin Impact, terutamanya ketika update 4.0 Fountain dah keluar. Phone ni aku rasa serius korang patut consider untuk korang beli supaya korang dapat main semula Genshin Impact. Selain berkuasa, phone ni juga ada UI yang smooth bagi pendapat aku, ketahanan bateri dan juga kelajuan pengecasan yang very kompetitif dalam kelas dia. Lepas tu dia support 5G, which is aku rasa sekarang ni adalah waktu yang penting untuk korang cari peranti yang support 5G. Dan sekiranya korang tanya aku, adakah aku nak beli phone ni? Yes, aku tak nafikan sekiranya aku berada dekat posisi korang, dekat dalam kasut korang. Bukan aku nak kata aku tak beli. Aku akan sangat recommend untuk diri aku sendiri pertimbangkan bagi membeli phone ni sebagai phone aku yang seterusnya. Masa awal-awal video ni aku bagi tahu dekat korang yang phone ni ketika korang lihat, korang tonton video Wiser ulasan pasal GT10 Pro ni, dia belum lagi launch. Dan untuk pengetahuan korang, phone ni dia akan launch pada bulan September nanti. Dan berapa harga dia? Aku tidak tahu. Yes, jujur aku cakap aku tak tahu. Tetapi aku boleh bagi korang dia punya range harga untuk korang sedia. Bagi pendapat aku sendiri, dia punya range minimum harga dia sekitar RM1,000 ke RM1,500, dan mustahil untuk Infinix meletakkan harga dia bawah RM1,000 sebab dia akan ganggu market siri Infinix Note 30 daripada mereka. So kita dah sampai di penghujung video ulasan Infinix GT10 Pro. Aku harap korang terhibur dan sekurang-kurangnya korang dapat tahu apa yang korang akan hadapi, kelebihan dan juga kekurangan yang ditawarkan phone ni sekiranya korang memilih untuk membeli phone ni ketika ia dilancarkan nanti. Itu saja daripada aku, Firdaus. Kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya, dan seperti biasa korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tetapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.